Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan cik puan yang kacak-kacak dan menawan pada malam ni. Hari ini saya akan berkongsi tentang suatu cerita pengalaman saya semasa belajar di universiti. Suatu masa dahulu, lebih kurang 5-6 tahun yang lalu lah. Nak dijadikan cerita, ada seorang kawan saya ni, namanya Hanif. Kami panggil dia Hanif. Okay. Hanif ni dia berasal daripada Sabah. Dan kegemaran Hanif ni adalah suka menceritakan kisah-kisah yang seram dan mistik. Dan kami suka berkumpul pada waktu malam, okay, sambil minum-minum, dan dia suka menceritakan. Dan pada suatu malam tu dia menceritakan bahawa heboh tentang kawasan sekitar universiti kami tu dengan kisah Pontianak. Saya pun sebenarnya tak kenal siapakah Pontianak tu, tapi disebabkan dia, maka saya pun kenal siapakah itu Pontianak. Tapi saya sendiri tak pernah tengok Pontianak tu apa makhluk asing ke ataupun binatang ke ataupun haiwan ke. Okay. Jadi saya dengar sajalah untuk apa? Untuk menjaga hati kawan saya. Okey. Okey, ditakdirkan kami berada dalam minggu study week ataupun minggu peperiksaan. Jadi kami sedang dalam mood peperiksaan, mood berada dalam mood tekanan untuk menghadapi peperiksaan. Jadi pada waktu malam tu kami bercadang untuk tinggal untuk study, untuk belajar di sebuah surau berdekatan dengan universiti kami. Ditakdirkan pada waktu tu saya sedang belajar dengan seorang rakan saya yang lain, iaitu namanya Arif dan juga Badrul. Manakala kawan saya yang seorang tadi, yang Hanif tadi, dia sedang duduk di satu sudut lain. Sedang kami khusyuk belajar, tiba-tiba terdengar, "Mano! Badrul! Pontianak!" Hanif ni buat lawak ke malam-malam kan? Okay. Jadi dia datang dengan mimik mukanya yang sangat menakutkan. Maksud saya mimik muka dia tu seakan-akan jumpa sesuatu yang sangat menyeramkan. Jadi sekali Hanif ni nak buat drama pula ke kan? Jadi kami buat tak tahu sajalah. Dia kata, "Makno, Bat, aku nampak Pontianak." Kau jangan buat lawak kan malam-malam ni. Besok nak ada ujian ni kan, peperiksaan ni. Okay, belajarlah. Betul, aku nampak. Okay. Tiba-tiba tak semena-mena, bila kami lihat kat belakang, kami terkejut. Kami nampak sekujur tubuh manusia, wanita, dengan rambutnya yang mengurai panjang, mukanya yang putih melepak dan pucat, sedang memerhatikan kepada kami dengan tajamnya. Saya pun pada masa tu dengan cuba mengawal kehandsomeannya, mengawal kontrol machonya, okay, cuba belagak seakan-akan macam berani lah. Jadi kami pun bertanya pada perempuan tersebut, "Siapa akak ni?" Okay. Dia senyap. Dia lihat je pada kami dengan matanya yang sangat menyeramkan dan tajam. Jadi, apa yang kamu buat? Saya cakap kepada kawan saya, "Taklah, kita buat macam biasa." Kami pun buat macam tak tahu, buat macam tak nampak. Tiba-tiba dia makin dekat lagi pada kami, okay, makin dekat pada kami. Dan kami kata, "Akak ni datang daripada mana?" Dia pun menjawab, Kapal. Kami pelik. Kami berasa pelik. Macam mana datang daripada kapal? Okay, apalah, kami abaikan saja.
Kami cuba memberanikan diri walaupun dalam hati tu rasa macam jantung nak gugur. Tapi kami buat tak tahu saja. Okey. Kemudian dia masih juga menunggu kat situ. Dia kata, akak boleh duduk dekat sana. Akak boleh duduk kat sana tak? Sebab kadang kami pun dalam takut tu, kami takut juga kawan kami mengenakan kami kan. Jadi mungkin tak apalah. Akak duduk kat sana. Okey. Kami nak belajar kat sini. Akak nak makan tak? Saya puasa. Macam puasa. Kak, kita malam mana ada puasa kak? Kami dah memang pelik lah pada masa tersebut. Okay, tapi kami biarkan saja. Dan kakak tu dia pun beredar ke kawasan perempuan dalam surau tu. Okay, kami ingat kami dah selamat dah. Okay, kami pun meneruskan pembelajaran seperti biasa. Walaupun kami tak dapat fokus. Okay. Tiba-tiba mana? Kami tengok kat belakang, kakak tu datang lagi. Kali ni dia memakai scarf. Kami lagi terkejut. Akak ni berlakon ke? Pandai pula kan. Okay. Jadi kami kata, akak, kalau akak nak makan ke, akak nak tidur ke, nanti kami bagi. Saya puasa. Akak datang daripada mana? Kapal. Kami dah bela lah. Kami tak tahu nak buat apa. Jadi kawan saya tu dia beranikan diri. Dia minta juga kakak tu untuk pergi ke kawasan sebelah sana. Jadi pun kami pun menerus pembelajaran seperti biasa sehingga ke subuh. Dan sebelum subuh tu ada seorang pakcik tu di JK Masjid tu. Kami berjumpa dengan beliau dan menceritakan tentang apa yang berlaku. Jadi pakcik ni tadi, okey, dia dengan isteri dia berjumpa dengan perempuan tu tadi. Okey, kami pun tak tahu apa kisah selanjutnya. Tapi kemudian beberapa hari selepas tu, pakcik tu menyatakan pada saya kemungkinan perempuan ni ada masalah mental. Masalah sakit jiwa dan sebagainya. Dan kemudian dia hilang macam tu saja. Okay. Dan 2-3 bulan selepas tu kami perasan bahawa selipar perempuan tadi masih berada di surau tadi. Okay. Dan kisahnya itu kekal menjadi misteri. Okay. Berarti manusia. Jadi pengajaran yang saya ingin sampaikan di sini adalah kalau kita pernah ada sesiapa kat sini pernah dengar tentang law of attraction. Pernah dengar? Ataupun kita panggil dia hukum tarikan. Hukum tarikan menyatakan bahawa kita akan menarik apa yang kita fokuskan. Okay? Kalau kita sentiasa berfikir positif, maka kebanyakan apa yang berlaku pada diri kita adalah perkara-perkara yang positif. Tapi kalau kita ni sering berfikir tentang benda yang negatif, maka benda-benda yang negatif lah akan tertarik pada kita. Maka kawan saya tu dia selalu berfikir tentang benda-benda yang mistik, benda-benda yang seram. Maka secara tak langsung dia akan masuk ke minda bawah sedar dia dan mempengaruhi kehidupan dia. Jadi kalau kita anggap benda tu benda yang biasa, maka dia akan jadi benda yang biasa dan biasa. Tapi kalau kita anggap benda tu suatu yang negatif dan sebagainya, maka dia akan masuk ke dalam bawah minda, bawah sedar kita dan mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, kalau anak-anak kita, kalau contohnya kita nak takutkan dia supaya jangan pergi ke tempat gelap. Tapi bila dia pergi tempat gelap, kita kata, "Weh, ada hantu, ada bobok, ada pontianak." Maka secara tak langsung kanak-kanak ni tadi akan masuk dalam minda dia, gelap takut, gelap hantu, gelap seram. Maka dia akan membesar, dia akan dengan minda yang takut kepada gelap. Jadi itu pengajaran yang saya ingin kongsikan di sini. Jadi rasanya setakat itulah yang dapat saya kongsikan. Okey, itu sajalah.